syariat yang telah sedia sempurna. Cuma mungkin lemah ataupun kurang dari sudut pelaksanaan, dari sudut teknikal. Bukan alasan untuk kita menolak syariat Allah. Macam kita nak kahwin dulu. Nah, kita nak cari pasangan isteri, suami perempuan nak cari pasangan suami dia. Siapa yang masa mula-mula nak kahwin dulu, pasangan dia ni betul-betul 100% sempurna? Siapa? Oh, mana ada. Bila sebut kata orang ni memang ada kelemahan, memang akan ada kekurangan orang. Bila kita kahwin, lagilah kita jumpa banyak kelemahan pasangan kita, suami ataupun isteri, kan? Bila kita kahwin, lagilah kita kenal dia. Comel sebulan je, kan? Sebulan je comel, lepas tu tak ada comel. Comel wangi apa ni sebulan. Lepas sebulan busuk kan? Busuk, mutah. Wek mutah. Tak boleh bau dah badan kita. Kena tidur luar kita. Dia tidur seorang lah bilik. Mana ada orang sempurna? Tak ada. Adakah masa kita nak kahwin dulu, kita pun tengoklah bakal isteri ataupun bakal suami tak sempurna, banyak kekurangan. Kita jumpa Tok Qadi, kita kata Tuan Qadi, bakal isteri saya ni tak sempurna lagi lah, banyak kekurangan. Jadi saya ambil keputusan tak kahwin lagi lah. Saya nak tunggu dia betul-betul sempurna dulu baru saya nak kahwin. Ada guna alasan? Oh, jawab dia dak menikah kita. Dak menikah. Hak ramai hari ni tak reti apa pun masa agama. Nikah boleh ada. Nikah. Hari pertama menikah buat dosa dah. Aurat tak tutupnya, campur gaul laki perempuan, macam-macam buat. Hari pertama menikah. Allahu Rabbi. Ataupun solat. Itu kahwin, solat. Ni hak mari ramai-ramai ni muslimin, muslimat nak solat belaka. Kan? Nak solat lagi ni. Siapa yang ramai-ramai nak solat ni, bila dia baca Fatihah, Fatihah ni rukun solat, siapa yang baca Fatihah 100% sempurna, kena dengan tajwid, dengan gunnah, dengan mak, dengan qalqalah, dengan makhraj huruf, kena belaka. Siapa? Acuk kat tangan. Nak tengok seorang hak betul-betul baca Fatihah. Ataupun mari depan seorang kita test baca. Mari nak tengok. Jawab dia terabur habis. Nah. Meledor situ. Adakah dengan sebab kita baca Fatihah tak sempurna ni, kita pun ambil keputusan jumpa ustaz, Fatihah hamba tak sempurna lagi lah ustaz, jadi hamba ingat hamba tak solat lagi kot. Tunggu sempurna dulu. Ada guna alasan? Solat dulu. Nah, kita buat dua. Kelemahan kita buat dua perkara. Yang pertama belajarlah biar sempurna Fatihah kita. Yang kedua yang tak sempurna lepas solat, istighfar. Astagfirullah. Istighfar pada Allah. Begitulah syariat Allah yang memang sempurna dah. Cuma lemah dan kurang dari sudut pelaksanaan. Kita perbaiki yang lemah ini. Jangan sampai kita menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia datang dengan tathhir, nak menyucikan. Sama ada menyucikan hati kita ataupun menyucikan jenayah-jenayah yang ada di depan kita. Berlaku kisah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan, hadis menyebut imra'atun ghamidiyah, perempuan dari keturunan kabilah Ghamidi. Mari jumpa Nabi, mengaku depan Nabi, ya Rasulullah, qad fajartu. Wahai Rasulullah, aku berzina. Dia mengaku, aku berzina ya Rasulullah, hukumlah aku. Syariat Islam dia tathhir, dia menyucikan diri. Dia akan mendidik masyarakat untuk datang menyerah diri. Dia akan datang. Sebab kita tahu kalau terkena hukuman syariat atas dunia, kita akan terlepas di hari akhirat. Undang-undang manusia kena atas dunia belum tentu terlepas hari akhirat. Tapi syariat Islam dihukum di dunia, akhirat terlepas. Jadi perempuan ni tahu dia telah berzina, dosanya besar,
Tak sudah kalau aku kena hukum di hari akhirat. Tak sudah. Baik aku pergi menyerah, aku mengaku dan dihukum atas dunia, aku terlepas di hari akhirat. Kan? Dia mendidik hati untuk menyerah diri. Untuk menyerah diri. Allah Rabbi. Hari ini hukuman dunia dia tidak menginsafkan. Bahkan jadi nak marah. Orang memberontak. Kita bawa kereta laju, polis pun tahan kereta saman. Cik bawa melebihi hak laju. Jadi cik akan disaman. Allah Tuhan tolonglah, bini saya ni beranak ni kecemasan, saya kena cepatlah. Oh itu masalah cik lah. Saya tak perlu tahu. Yang saya tahu cik telah melanggar kesalahan lalu lintas. Cik kena saman 300 riyal. Dapat surat saman, polis tu pergi. Apa perasaan kita? Istighfar, insaf. Nak jaga kamu boleh, mari tergana aku enjar. Ayat ni kita guna. Nak. Syariat Islam ia mendidik. Didikan syariat Islam sehingga membawa kepada orang menyerah diri. Orang akan menyerah diri. Undang-undang hari ni selagi boleh tipu, tipulah. Selagi boleh cari halah, carilah. Asal terlepas. Kan? Saya ramai kawan-kawan yang terlibat dalam operasi cegah maksiat. Biasa kita buat operasi malam minggu. Eri gombok lah. Kita gombok, eri gombok. Pergi mana-mana hotel bajet ke sebagainya, kita tahulah. Ada satu operasi tu kita pergi masuk dalam sebuah bilik hotel. Buka pintu, tengok ada sepasang, 2 orang, lelaki perempuan. Duduk atas katil, baju tak ada dah, telanjang bulat, dibungkus selimut. Telanjang bulat ni, tak ada baju seluar apa dah, tak ada sorak benang. Kita masuk, nak buat operasi ni, dia boleh mengaku lagi, cik, tolonglah, kami tak buat apa, kami tidur je. Telanjang bulat tu dalam selimut tu, tidur lagi. Tak, tidur lagi. Undang-undang hari ni boleh tipu-tipu. Boleh cari hadah, carilah asal terlepas. Tapi syariat Allah, dia mendidik. Dia mendidik hati untuk datang menyerah diri. Tengok perempuan ini. Dia datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku berzina. Hukumlah aku. Rasulullah kata, balik. Tengok. Tersilap maaf lebih baik dari tersilap hukum. Rasulullah sebagai ketua negara, Nabi suruh balik. Dia berzina dah, memang dia berzina sungguh, dia bagi mengaku, betul dah, dia mari mengaku ni. Tersilap maaf lebih baik, suruh balik. Esok mari lagi, ya Rasulullah, aku berzina, hukumlah aku. Dan untuk makluman kamu, aku mengandung sekarang. Mengandung, dia berzina dan mengandung. Lagilah kuat alasan Rasulullah nak lepas dia. Dah kalau mengandung, balik dululah, tunggu 9 bulan, dah hai anak mari. Balik dia. Tunggu 9 bulan. Dah hai anak. Selesai je lah hai anak, mairah lagi budak ni, bawa dukun jumpa Nabi. Ya Rasulullah, hadha sabi. Ni budak lahir dah. Aku yang berzina dulu, hukumlah aku. Hukum. Allah kata, tengok megah lagi budak ni, bayi lagi. Balik dululah, menyusu dulu. Sehingga habis menyusu 2 tahun, lagi. Balik dia. Selesai 2 tahun menyusu, habis tempoh, besar. Budak ni boleh berjalan 2 tahun. 2 tahun boleh berjalan dah. Mari lagi bawa budak heret anak dia. Ya Rasulullah, ni anak aku besar dah, habis menyusu dah ni. Hukumlah aku. Allah, pergi balik, jumpa balik, pergi balik. Nak kena hukum juga. Nak kena hukum. Bila kita sebut kisah ni, ada orang pertikar pula. Allah Ustaz, cerita Ustaz ni zaman Nabi Ustaz. Orang zaman Nabi baik belaka, kita di akhir zaman manusia jahat belaka Ustaz. Dia guna alasan ni. Boleh ke guna alasan ni? Dia manusia ni sama belaka. Start daripada Nabi Adam sampai ke manusia yang terakhir, semua manusia belaka dan dia tak lari dari 4 unsur.
Dia ada roh, dia ada jasad, dia ada hati, dia ada akal. Empat ni. Manusia zaman Nabi pun begitulah, manusia zaman kita pun begitulah. Ada empat ni belaka. Ada roh, jasad, hati, akal. Sejahat-jahat Saidina Umar jadi baik sebab agama. Sebab apa kita tak boleh jadi baik sebab agama? Benda sama. Cuma atas kita, atas nafsu kita, atas pegangan kita pada agama tu. Jadi cerita Nabi ni memang dibuat dan ditulis untuk memberi pengajaran kepada kita. Kita boleh ambil iktibar. Rasulullah bila perempuan ni bawa budak 2 tahun, anak dia ni, Rasulullah ambil budak bagi pada sahabat sebagai anak angkat. Ni pelihara budak ni, anak angkat. Dan nak dibawa perempuan ini ke kawasan lapang. Oleh kerana dia telah berkahwin, maka hukumannya terjam sampai mati. Nah, ada riwayat kata tanam separuh badan. Dan ada riwayat kata tak ditanam, biar begitu je di kawasan lapang. Itu teknikal. Tanam ke, tak tanam ke, pelaksanaan. Dari sudut pelaksanaan. Yang penting, hukuman dijalankan. Baik, rejam. Bila rejam, jangan ada rasa belas. Kerana ini arahan. Kita merejam dapat pahala. Merejam hanya tangan yang buat kerja, mulut diam. Jangan kata apa-apa pun, senyap. Rejam. Ada seorang sahabat Khalid Al-Walid yang juga ambil bahagian merejam. Dia ambil batu, rejam. Bila rejam, riwayat menyebut darah perempuan tadi terpercik kena jubah dia. Kena jubah. Dan Khalid mengeluar kata-kata seolah-olah menghina perempuan ini. Dah. Wallahu alam, hadis tak cerita apakah ayat hinaan itu. Macam kita kot kena darah Allah, darah perempuan kotor ni kena aku ni, tak suai ke apa ke, Allah alam lah. Tapi hadis menyebut fayasubbuha, Khalid mencela, menghina perempuan ini. Nabi dengar, Nabi tegur, mahlan ya Khalid, sudah cukup Khalid, jangan buat kerja, rejam je, lontar je, mulut diam. Mulut diam. Nabi kata innaha tabat, sesungguhnya wanita ini telah bertaubat. Wa kana taubatuha law taba sahibu muqsin la ghufira lah. Hak lah ni saya nak sebut ni. Dan taubat perempuan ini menyamai taubat seorang sahibu muqsin ataupun sahibu maksin, pemungut cukai, pengutip cukai. Nabi kata taubat wanita yang berzina tadi sama dengan taubat pemungut cukai, pengutip cukai. Pemungut cukai biasanya kerajaan. Yang mengutip cukai ini merupakan di antara dosa-dosa besar. Kita boleh rujuk kitab Az-Zawajir yang ditulis oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Imam Al-Haytami menyatakan al-kabairu salasuna ba'da mi'ah sahib muqsin. Dosa-dosa besar yang ke-130 pemungut cukai. Cukai. Dengan makna naqsa wa zulma, dia mengurangkan harta rakyat secara zalim. Dicipta satu akta, satu undang-undang untuk senang nak ambil dan nak rampas harta rakyat. Allahu Rabbi, tuan-tuan muslimin muslimat, seolah-olah Nabi sebut hadis ni macam Nabi tahu benda ni akan berlaku di zaman kita. Kan? Nabi kata taubat wanita ini sama dengan taubat pemungut cukai. Hari ini di tempat kita, di negara kita, orang menolak syariat, orang menentang syariat Allah, tapi dalam masa yang sama orang boleh terima satu sistem cukai yang kita panggil GST. Kan? GST. Orang boleh terima. Nah. Tadi alasan syariat Allah, ramai tak reti ustaz, ramai miskin, ramai jahil, tak boleh laksana lagi lah syariat. Dah GST. Kaya belaka ke kita? Faham belaka ke? Pasal GST ni siapa yang faham? Aku pun tak faham. 6% kena bayar. Miskin, kaya, kecil, besar, tua, muda kena bayar 6%. Waktu lah tahu pun. Waktu je tak. Tapi orang boleh terima.
Dibuat iklan, dibuat promosi, nak nampak comel je GST ni. Menjana pendapatan, meningkatkan ekonomi sebagainya. Tapi orang boleh menolak syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Berlaku hari ni, yang buruk nampak baik, yang baik nampak buruk. Syariat Allah orang nampak buruk. Tapi sistem cukai yang nak dilaksanakan orang nampak baik. Nah, hasil daripada peranan-peranan media, TV, surat khabar dan sebagainya. Wartawan pergi jumpa dah makcik tepi jalan. Makcik, macam mana kerajaan nak laksanakan GST, apa pendapat? Oh, bagus. Comel. Tu je ayat dia. Makcik faham ke GST? Oh, tak faham. TV kata comel. Dan macam mana pula pendapat makcik tentang undang-undang syariat, hudud kisah ta'zir ni? Tak boleh lah. Kalau buat ini tak ada tangan lah orang Islam. Hudung habis. Mundur orang Islam. Siapa beritahu? TV juga. TV beritahu juga. Allah. Kan? Nampak? Hadis yang Nabi sebut ni macam kena. Allah. Nabi futuristik. Nabi nampak benda yang akan berlaku di zaman kita pada hari ini. Ya'ti 'alan nasi zaman yukazzabu fiha as-sadiq wa yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukhadu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yaqulu fiha ar-ruwaybidah. Nah, akan datang di akhir zaman, berlaku di zaman kita, orang yang benar dituduh penipu. Orang yang menipu dikatakan benar. Orang yang amanah dituduh khianat. Orang yang khianat diberikan amanah. Makin hebat rasuah, makin tinggi penyelewengan, makin besar pangkat dia dapat. Wa yaqulu fiha ar-ruwabidah, dan golongan-golongan ruwabidah mula membuka mulut. Ar-ruwabidah, sahabat tanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Nabi kata, orang yang tak ada ilmu pasal agama tapi gatal mulut nak cakap, nak ulah isu agama. Hari ni dia tak tahu syariat Islam tu guna. Dia tak belajar pun, dia tak tahu. Dan dia komen ikut mulut dia, sedap mulut. Tak ada tangan, mundur, sok tangan, sebagainya. Ar-ruwaibidah. Tak ada ilmu pasal agama, nak cakap gatal mulut. Start daripada pihak tertinggi kerajaan turun kepada rakyat, tak, golongan artis pun begitulah. Ada juga. Kalaulah kerana kemban boleh mengheret aku ke neraka, aku pasrah. Ini kata-kata artis. Dia buat filem, ada adegan berkemban. Dalam filem dia, orang kritik, orang tegur, orang marah. Oh, dia buat statement, kalaulah berkembang ni menyebab aku masuk neraka, relax, tak ada masalah. Random. Ar-ruwaibidah. Nah, orang tegur dia, tak tutup aurat. Orang kata masuk neraka, tak tutup aurat. Dia kata, saya tak setuju lah orang tak tutup aurat masuk neraka. Dia tak setuju. Macam dia buat neraka. Ar-ruwaibidah. Dia tak ada ilmu, tapi gatal mulut nak ulas pasal agama zaman kita. Jadi muslimin muslimat, saya sebut perkara-perkara lagu ni, saya nak sangat-sangat supaya segala keraguan, segala syak, segala pandangan serong terhadap syariat Allah, kita kena buang. Tolonglah. Dan kitalah kena jadi orang yang mula-mula buang segala prasangka buruk terhadap syariat Allah. Tanamkan keyakinan, tanamkan suatu pendirian yang mana inilah saja satu undang-undang, satu syariat yang menjadi solusi penyelesaian kepada segala masalah yang sedang melanda kita pada hari ini. Inilah sahaja sebagai solusi untuk menggantikan undang-undang yang direka manusia yang jelas gagal untuk nak mendidik manusia pada hari ini. Syariat Allah Subhanahu Wa Taala.
mudah-mudahan kita di antara orang yang dipilih oleh Allah untuk menyokong dan mendukung syariat Allah. Dan mudah-mudahan kita diberi peluang untuk adalah satu masa, satu detik nanti kita boleh bernaung di bawah satu syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai rakyat, kewajipan kita hendaklah memilih pemimpin yang ingin dan betul-betul nak melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup setakat tu tazkirah pada tengah hari ini, mudah-mudahan beri kebaikan dan manfaat untuk kita bersama insya-Allah. Sedikit masa lagi tuan-tuan, pengumuman. Nah, yang pertamanya, ini jadualnya Ustaz Isyamuddin Abdul Karim. Dia tak dapat datang kerana baru balik dari umrah. Jadi mungkin penat, letih lagi, dia minta saya ganti. Dan dia ada madrasah Darut Taqwa di Batu Nam, Kuala Terengganu. Jadi sama-sama kita bantu untuk pembangunan madrasah ini. InsyaAllah ada disediakan sejadah ataupun tabung di belakang sana, kita bantulah sebagai saham akhirat kita, derma, infak, zakat dan sebagainya. Sangat digalakkan insyaAllah. Boleh letakkan di belakang sana. Ya. Yang kedua, apa yang saya sebut tadilah berkenaan ulasan tazkirah tadi, tuan-tuan kalau nak lebih lanjut boleh rujuk dalam buku ini. Dan masa depan untuk Islam yang ditulis oleh Asy-Syahid Said Qutb. Said Qutb Asy-Syahid ditulis buku asalnya Al-Mustaqbal li hadzal din. Diterjemahkan oleh pelajar-pelajar kita di Mesir, masa depan untuk Islam. Harga RM10. Dapatkan di belakang sana insya-Allah. Kemudian yang satu lagi saya jual juga air Zam-Zam. Dan air Zam-Zam ni pasal apa saya terpanggil lah nak suruh orang minum Zam-Zam, pasal hari ni terlampau banyak orang jual air ruqyah, air 30 juzu, air Yasin, air doa Tok Guru kan. Tak dinafikan air ini ada khasiat, tak dinafikan. Ya, baca Quran, baca ruqyah, Tok Guru lagi berdoa, ya ada khasiat. Tapi air ini bila mari saja air Zam-Zam, yang walaupun Zam-Zam tak dibaca apa-apa, direct mari dari Saudi, air lain habis kalah. Kan? Ini ranking air. Cara airnya begitu. Zam-Zam nombor 1. Walaupun tak baca apa-apa. Jadi kita sangat digalakkan minum air Zam-Zam ni. Terutamanya orang yang ada sakit-sakit kronik. Kanser buah pinggang, cik manik, darah tinggi, amalkan. Minum tiap-tiap hari. Segelas besar sehari minum. Jangan minum sikit-sikit, minum biar segelas besar sehari. Kita kena minum dan amalkan, insya-Allah ada kebaikan. Ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam atas niat apa yang kita nak minum tu, atas kita. Baik, dan segala belian ni Zam-Zam sebotol RM10, buku ni juga RM10. Keuntungannya kita masuklah dalam derma tadi insya-Allah. Jadi ada derma untuk madrasah yang di bawah Ustaz Syamuddin tadi, dan ada jualan, kita beli sambil derma. Derma dan beli sambil derma. Dua-dua tak boleh. Ada cara yang ketiga, saya syorkan kita simpan duit, tak payah buat apa-apa. Kita memang kedekut. Ya. Pilih tiga cara insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.